Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Bertemu kembali kita di dalam subjek Sirah tahun 4. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks, buku inovatif dan alat tulis. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tadah tangan baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk pelajaran yang terakhir, iaitu pelajaran yang ketujuh, asas negara Islam yang ketiga, iaitu Sahifah Madinah. Unit 1, isi kandungan Sahifah Madinah. Jadi murid-murid boleh buka buku teks muka surat 73. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang asas negara Islam yang pertama, iaitu pembinaan masjid. Pembinaan masjid, dan ada 6 unit di bawah pelajaran yang kelima ni, iaitu asas negara Islam yang pertama. Kemudian kita dah belajar tentang asas negara Islam yang kedua, iaitu persaudaraan dan perpaduan ummah. Jadi hari ini kita akan masuk asas negara Islam yang ketiga, iaitu Sahifah Madinah. Jadi boleh tengok, buka buku teks muka surat 73. Asas negara Islam yang ketiga, Sahifah Madinah. Di akhir pembelajaran murid dapat menyebut isi kandungan Sahifah Madinah. Okey. Untuk hari ini, objektif pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menyebut isi kandungan Sahifah Madinah. Perhati dan fikirkan. Okay. Dalam Sahifah ni apa? Sahifah ni maksudnya perlembagaan ataupun piagam ataupun undang-undang. Undang-undang negara Madinah, yang mana undang-undang ni dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sendiri yang buat undang-undang ni. Sahifah Madinah. Dalamnya terkandung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perkara yang terkandung dalam Sahifah Madinah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai ketua negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merupakan ketua negara Madinah. Yang kedua, bebas mengamalkan kepercayaan. Agama-agama lain, mereka semua bebas melaksanakan kepercayaan mengikut agama-agama masing-masing. Yang ketiga, bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Semua penduduk Madinah, mereka perlu bekerjasama untuk membangunkan ekonomi di negara Madinah. Yang keempat, bersama-sama mempertahankan ketua Madinah. Yang kelima, hidup sebagai satu bangsa Madinah. Yang kelima, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, ditegah bermusuhan. Semua penduduk Madinah dilarang ataupun ditegah bermusuh-musuhan. Seterusnya, dilarang berperang sesama sendiri, membantu orang bukan Islam menyerang orang Islam. Dan yang terakhir, keselamatan orang-orang bukan Islam adalah terjamin selagi mana mereka mengikut undang-undang yang telah digariskan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muka surat 75, isi kandungan Sahifah Madinah.
Jadi murid-murid boleh ambil pensel dan gariskan poin-poin penting. Baca dan fahami. Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Tahun pertama Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Rasulullah menyusun atau membuat Sahifah Madinah ni, membuat perlembagaan Madinah ni. Tahun bila? Tahun 622 Masihi. Ia merupakan perlembagaan bertulis yang terlengkap dan yang pertama di dunia. Sebelum adanya perlembagaan Madinah ni, Sahifah Madinah ni, tak ada lagi perlembagaan yang dibuat oleh manusia. Jadi perlembagaan Madinah ni merupakan perlembagaan yang pertama di dunia. Baginda menggubal perlembagaan ini berpandukan wahyu. Satu perjanjian damai telah dibentuk dengan semua masyarakat Madinah yang terdiri daripada orang Muhajirin, orang Ansar, orang Yahudi dan kabilah lain bagi menjamin keamanan dan keharmonian di Madinah. Jadi dalam perlembagaan ni telah dibentuk dengan semua masyarakat Madinah, termasuk orang Muhajirin, orang Ansar, orang Yahudi, kabilah-kabilah lain, untuk apa? Untuk menjamin keamanan dan keharmonian negara Madinah. Hasilnya terguballah sebuah perlembagaan yang dikenali dengan nama Sahifah Madinah ataupun dinamakan sebagai perlembagaan piagam. Piagam perlembagaan ini semua sama maksudnya. Perlembagaan Piagam Madinah. Okay. Perlembagaan ini menjadi undang-undang dasar pemerintahan bagi sebuah negara Islam. Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyatu padukan seluruh masyarakat Madinah. Okay, ini tujuan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat piagam Madinah ni, buat perlembagaan Madinah ni? Untuk menyatu padukan seluruh masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah ni terdiri daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Isi kandungan mencakupi perkara yang berkaitan dengan keadilan sosial, toleransi beragama, saling bekerjasama dan lain-lain. Ini isi kandungan yang terdapat dalam perlembagaan Madinah. Dia meliputi keadilan sosial, toleransi beragama, saling bekerjasama dan lain-lain. Okey, baik. Kemudian kita tengok muka surat 76. Ini ustaz nak murid-murid hafal. Okey. Antara isi kandungan Sahifah Madinah yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai ketua negara bagi semua penduduk dan segala perselisihan hendaklah dirujuk kepada ketua negara. Jadi Nabi Muhammad ni diakui sebagai ketua negara. Ketua negara. Semua orang Yahudi, kabilah-kabilah lain perlu mengakui, perlu mengiktiraf yang Nabi Muhammad ni sebagai ketua negara. Okey, yang kedua, semua penduduk Madinah bebas mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan agama masing-masing. Dekat Madinah ni ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Jadi mereka semua ni bebas mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan agama masing-masing. Okey, nombor 3, semua penduduk Madinah hendaklah bekerja sama dalam membangunkan ekonomi. Bekerjasama dalam membangunkan ekonomi negara Madinah. Semua penduduk Madinah mestilah bersama-sama melindungi dan mempertahankan ketua Madinah daripada ancaman musuh. Siapa ketua Madinah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semua mestilah bersama-sama melindungi ketua Madinah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman musuh. Dan poin nombor 3 ni bekerjasama dalam membangunkan ekonomi. Nombor 4, semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu bangsa iaitu bangsa Madinah. Okey, kemudian nombor 5, semua penduduk Madinah ditegah bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Ditegah bermusuhan antara satu sama lain. Ini poin dia. Okey, atau menanam hasad dengki antara mereka. Nombor 6, penduduk Madinah dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam memerangi Islam. Mereka dilarang berperang sesama sendiri atau membantu orang bukan Islam untuk memerangi Islam. Dan yang terakhir, yang ke-7, okay, semua ada 7 ya. Kena ingat isi kandungan Sahifah Madinah ni ada 7 perkara. Okay. Dan yang ke-7, keselamatan nyawa dan harta benda orang-orang bukan Islam adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam perlembagaan ini. Okey, selagi mana orang-orang bukan Islam ni dia mengikuti segala apa yang tercatat di dalam perlembagaan ini, semua harta bendanya akan terjamin. Harta benda orang bukan, nyawa dan harta benda orang-orang bukan Islam ni akan terjamin bila mana mereka ikut perlembagaan Madinah ini. Okey, baik. Jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh buka buku Inovatif muka surat 35. Buat latihan di dalam buku Inovatif muka surat 35. Tulis isi kandungan Sahifah Madinah. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan 5 isi kandungan Sahifah Madinah. Okey, setakat di sini dulu pembelajaran hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.